Mudah-mudahan masa ini dapat kita gunakan sebaiknya untuk kita mendapatkan manfaat sebagai suatu bekalan yang berguna untuk kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita mengambil sedikit peluang untuk kita melihat beberapa perkara tentang fidyah puasa. Asalnya saya nak bawa tajuk berkaitan dengan riba. Tapi untuk tempoh masa sekarang ni kita menghampiri bulan Ramadan, sekitar lebih kurang 3 bulan lagi. Jadi kita sebut sedikit berkaitan dengan fidyah puasa. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, biasa dengar ayat fidyah puasa saja. Ada fidyah-fidyah lain juga. Jadi apa dia fidyah ni, tuan-tuan rahmat Allah? Fidyah ni suatu bentuk bayaran denda. Liman ta'akhkhara fi qada'i Ramadan li ghairi 'udhrin. Suatu denda yang dikenakan kepada orang yang tak dapat menggantikan puasa di bulan Ramadan dalam tempoh yang ditetapkan. Bila tempohnya tu? Bila kita tinggalkan puasa di bulan Ramadan dan tempoh untuk kita ganti balik. Kadang-kadang kita tak perasan ingat ganti tu boleh lepas pencen nantilah. Dah tenang-tenang, tak sibuk dengan kerja, time tu aku nak gantilah. Tuan-tuan, kalau macam persangkaan dia silap besar lah. Sebab tempoh yang kita kena selesaikan untuk ganti puasa tu adalah sebelum masuk Ramadan tahun seterusnya. Kalau Ramadan baru ni kita ada tinggal 15 hari, sila gantikan puasa 15 hari itu sebelum masuk Ramadan tahun yang lagi 3 bulan ni. Tuan-tuan, kalau ada beberapa hari yang belum sempat ganti dan masuk pula Ramadan yang baru, berapa hari tu tak sempat ganti? 3 hari. Kalau 3 hari tak sempat ganti, maka denda fidyah dikenakan untuk 3 hari itu tadi. Yang dah qada selesai lah, yang tak sempat qada sahaja. Jadi ini kefahaman fidyah secara umum ya, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi ada lagi perbincangan detailnya. Ya, asas kewajiban fidyah ni datang daripada mana? Boleh kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ini ayat ni selepas ayat kewajiban tentang puasa. Ayat kewajiban tentang puasa surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus shiyam, ditulis kewajipan atas kamu untuk berpuasa, sama macam apa yang telah pun dituliskan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Ini kewajipan tentang puasa. Sambung ayat seterusnya ni, ayyaman ma'dudat, kamu kena puasa tu tempoh harinya bilangan yang tertentu. Kita tahulah tempoh hari itu, jumlah harinya 29 hari, sebulan lah, tuan-tuan rahmati Allah. Faman kana minkum maridah, jadi siapa di kalangan kamu yang maridah, sakit, aw ala safar, ataupun dia musafir dalam satu perjalanan yang membolehkan dia ni tak puasa, ada rukhsah, ada keringanan di situ, dia pun buka puasa. Berapa jauh perjalanannya tuan-tuan? Seingat saya kata fatwa yang terbaru 81 km 2 parhal. 81 km perjalanan. Agaknya kalau daripada sini sampai mana kita boleh lihat? Sampai Caah belum lagi ya, Mungkin belum lagi, depan lagi ya. Saya pernah kira kalau daripada Caah mana tu sepadan sedapat nak masuk ke Batu Pahat tu, sampai ke Palu. Kalau timur ke mana masih lagi sampai timur. Kalau timur selamat Palu bukan kan? Balong tak. Sampai Palu timur, Palu ujung sana ke ujung sini cukup 81. Jadi dalam segamat ni kalau ujung-ujung masih lagi boleh bawa. Kalau betul kira macam tu lah, tuan-tuan rahmat Allah. Dia pun ada, oleh kerana ada dosa, dia buka puasa. Ada keringanan Allah SWT berikan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka jumlah hari itu
perlu digantikan pada ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Kena ganti semua. Wa 'alal ladzina yutiquna, dan wajib pula ke atas orang yang dia tak mampu untuk menjalankan qada puasa berkenaan. Dia berat, sukar untuk menggantikan puasa ni. Jadi dia tak ganti puasa tu dalam tempoh yang ditentukan itu tadi. Wajib ke atas dia fidyatun, membayar fidyah. Fidyah ni apa dia? Dengan cara ta'am miskin, memberi makan kepada miskin. Jadi bila disebut memberi makan kepada miskin, fakir boleh terima ke tak? Orang fakir dalam ayat ni sebut beri makan kepada miskin. Orang fakir macam mana? Boleh terima ke tak? Orang fakir boleh terima, tuan-tuan, sebab taraf hidup miskin lebih tinggi. Ya, miskin ni dengan fakir, mana yang lagi senang hidup dia? Dua tak senang lah, tapi kita nak kata antara dua ni, mana lagi senang? Miskin. Miskin duitnya lebih banyak sikit lah berbanding dengan fakir. Fakir ni sampai tahap duit tak ada langsung. Duit tak ada langsung, boleh jadi fakir. Ya. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia kaedah mudah untuk menilai fakir miskin ni. Berapa keperluan hidup seseorang? Keperluan hidup untuk memenuhi keperluan asas ni berapa nilainya? Andai katalah contoh kita nak ambil angka yang mudah, keperluan hidup seseorang untuk memenuhi keperluan asasnya RM100. RM100 contoh, takkan RM100 cukup lah. Contoh RM100, nak bagi contoh yang mudah ni, RM100 untuk memenuhi keperluan asas. Ataupun kita istilahkan apa? Daruriyat. Keperluan daruriyat ni. Fakir ni macam mana? Duit dia cuma ada RM50 ke bawah. Maknanya apa? Separuh daripada keperluan sahaja yang boleh dia penuhi, dan ke bawah. Langsung tak ada duit, ataupun banyak pun cuma separuh je. Maknanya apa? RM50 je. Kalau miskin, dia lebih daripada separuh, tapi tetap tak cukup duit dia. Yang dia perlukan RM100, yang dia cuma ada RM90, RM80. Cukup ke tak? Tetap tak cukup. Jadi dia dikira sebagai miskin. Itu buat kaedah kiraan dia. Jadi siapa yang nak menentukan tu jumlah nilai keperluan seseorang, adalah kajian, ada 3 golongan, dan boleh dipecahkan kepada 5 pula. Ada pecahannya lagi. Jadi kita sebut ada 5 lah, tuan-tuan. 5 golongan yang berkaitan dengan fidyah puasa. Yang 5 golongan ni dia boleh jadi berbeza-beza sikit kaedah dia. Pertama, golongan pertama, tuan-tuan, orang yang meninggalkan puasa. Kita nak sebut oleh kerana fidyah puasa ni 5 golongan ni semua tak puasa. Semua tak puasa. Tapi tak puasa tu sebab apa? Itu yang membezakan. Yang pertama, orang ni dia tinggalkan puasa Ramadan kerana uzur, kerana sebab yang dibenarkan oleh syarak. Rosak tadi lah, yang musafir tadi, ataupun sakit, demam, tak boleh nak puasa lah, tak larat ke puasa. Tapi insya-Allah boleh sembuh. Jadi sakit yang di sini ni, sakit dia insya-Allah boleh sembuh. Dengan usaha dia, dengan kepakaran doktor, boleh sembuh. Maknanya akan datang dia boleh puasa lagi lah. Apa lagi sebab yang lain dia kena puasa? Orang perempuan lah, datang bulan, wiladah, nifas. Jadi itu puasa, meninggalkan puasa disebabkan oleh syarak. Syarak yang tentukan sendiri, memang tak boleh nak puasa, ataupun ada uzur syarak. Bila dia buka puasa kerana tadi, kerana uzur syar'i ni tadi, apa yang dia kena buat? Kena ganti puasa sebelum masuk Ramadan seterusnya. Kalau ada lagi berapa hari yang tak sempat diganti dan dah masuk Ramadan yang baru, kena fidyah ikut jumlah hari yang tak sempat diganti. Ini seperti mana yang kita terangkan awal tadi. Ya, dia buka puasa kerana apa? Uzur syar'i. Jadi kita ni orang lelaki boleh jadi ada kaitan lah. Ada kaitan. Demam benda biasa. Musafir jaranglah. Kalau zaman sekarang ni orang pergi musafir buka puasa kan. Kalau betul-betul nak jaga tu dia rasa sayang lah, takkanlah beli orang baru
penat sikit nak buka puasa kan, lepas tu nak kena ganti balik. Tak badut ya, dia jagalah tak buka puasa. Tapi nak buka puasa boleh, cuma janganlah pergi dan siang tu kedai mama, tarik satu. Kenapa ni? Aku ni datang dari jauh. Boleh ke tak puasa? Tak boleh tuan-tuan kan. Kita pun nak jaga juga orang yang tengah puasa ni. Jadi kalau nak buka puasa time tu, sendiri-sendiri je lah kan. Tuan-tuan rahmati Allah, masuk ke bulan kedua, orang yang sakit dan sakitnya tiada harapan sembuh berdasarkan kepada kepakaran doktor ketika zaman sekarang. Ikut teknologi yang ada, kemahiran doktor, kecanggihan teknologi perubatan yang ada, dia kata awak ni 3 bulan je tak apa dah. Contohlah ya. Dan ataupun dia kata awak memang dah tak boleh puasa dah. Sakit apa kan? Macam-macam jenis sakit aku kan, agaknya sakit gastrik yang kritikal. Mungkin 2-3 jam je kena jamah sikit, tak boleh kosong langsung. 2-3 jam jamah lagi. Mana boleh nak puasa macam tu ya? Dan sakit tu pula tak boleh nak sembuh. Bermaksud kalau habis bulan puasa pun dia boleh ngobak ke puasa dia? Tak boleh nak ngobak lah, sebab dia takkan boleh puasa sampai bila-bila. Ikut kepakaran manusia ketika zaman akan datang, mana tahu tiba-tiba ada penemuan yang baru boleh menyembuhkan penyakit, tu lain cerita itu lain cerita. Ataupun tak ada apa ni, penemuan baru pun tiba-tiba atau takdirkan dia sembuh, itu pun boleh jadi juga. Ikut ke pengetahuan manusia, memang dia tak boleh nak sembuh. Tuan-tuan rahmati Allah, jadi dia tak ada peluang untuk menggantikan puasa dia. Aku macam mana nak buat ni? Untuk kumpulan yang sebegini, dia tak perlu qada puasa dia. Habis bulan Ramadan, dia terus gantikan puasa dia dengan membayar fidyah puasa. Jadi fidyah itu menjadi pengganti kepada puasa. Bukan satu bayaran denda, dia satu pengganti kepada puasa dia. Boleh juga kalau dia rajin Ramadan pertama orang buka puasa, dia pergi bayar fidyah. Esok puasa Ramadan yang kedua, hari yang kedua bayar fidyah hari kedua pula. Setiap hari bayar fidyah. Itu kalau rajin lah tuan-tuan boleh juga dah habis sebulan nanti bayar terus sekerupuk sebulan. Yang penting kita faham apa dia, gantikan jumlah hari puasa itu dengan membayar fidyah keseluruhannya. Dia tak perlu qada lagi dah puasa. Nak suruh qada pun memanglah tak boleh tuan-tuan. Jadi ini sudah faham tuan-tuan. Yang ketiga dan yang keempat, kita ambil rangkuman sekali ini. Ketiga dan keempat ni dia berkaitan dengan kaum ibu. Orang lelaki kena ambil tahu jugalah sebab kahwinnya dengan kaum ibu kan. Kahwin dengan kaum ibu, nanti kan ada anak perempuan juga, kena tahu juga lah perkara ni ya. Kaum ibu yang macam mana ni semua letaklah tuan. Secara khususnya kaum ibu yang sedang hamil, masuk dalam puasa, ataupun yang dah melahirkan anak, dalam tempoh menyusukan anak. Tuan-tuan, dalam tempoh menyusukan anak, dia pun buka puasa. 3 dan 4 sama dah buka puasa, semua buka puasa. Cuma buka puasa sebab apa? Ini membezakan antara nombor 3 dan juga nombor 4. Nombor 3 dia buka puasa kerana lebih kepada bimbangkan kesihatan diri sendiri. Nombor 4 lebih bimbangkan kepada anak dia. Nampak beza Nombor 3, ibu hamilnya ataupun yang menyusukan anak ni, dia buka puasa lebih bimbangkan kesihatan dirinya sendiri. Yang nombor 4, dia lebih bimbangkan kesihatan si anak. Bezanya kat situ Contoh yang nombor 3 dia kata apa ni, kalau saya puasa saya takut jadi demam, tak larat, saya tak boleh nak buat kerja dan sebagainya. Jadi dia bimbang kesihatan diri dia. Tentang anak, dia tak perlu risau sangat. Mungkin risau sikit-sikit lah tapi lebih kepada bimbangkan kesihatan diri dia sendiri. Dia pun tinggalkan puasa.
Bukan tak boleh. Dia sama macam orang sakit dah tadi ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau dia buka puasa kerana bimbangkan kesihatan dirinya sendiri, ini yang tiga ni tadi, lebih bimbangkan kesihatan diri dia, apa yang dia kena buat? Dia sama macam orang yang buka puasa kerana rusak tadi. Maknanya apa? Dia kena ganti puasa. Kena ganti puasa. Berapa hari? Kalau sebulan 30 hari sebulan lah. Dia kena ganti sebelum masuk Ramadan seterusnya. Kalau masuk Ramadan seterusnya tak ganti lagi, berapa hari tak ganti tu kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Ya, jadi kita faham sebab satu. Yang nombor 4, dia buka puasa, ibu hamil ni ataupun yang menyusukan anak ni, dia buka puasa lebih bimbangkan siapa? Kesihatan si anak. Ya, dia fikir kalau saya puasa nanti garang anak yang dalam kandungan ni bahaya. Zat-zat dia ni perlukan daripada saya, sumber dia daripada apa yang saya makan. Tiba-tiba saya puasa, manalah dia nak cukup? Dia fikir macam tu. Tak cukup ni makanan saya ni. Bila saya tak cukup makanan, nanti anak dalam kandungan pun tak cukup juga. Ataupun yang sedang menyusu lah, yang sedang menyusukan anak, kalau saya tak makan sebab puasa ni, tak cukup susu ni, mungkin dia fikir macam tu. Fikir kesihatan si anak, sebab tu dia tak puasa. Yang ni apa beza yang kena buatnya? Bila selesai bulan Ramadan, tadi tak puasa kan, dia kena ganti hari yang dia tak puasa tu. Dalam masa yang sama juga kena bayar fidyah. Dua-dua dia kena buat. Ya, dalam banyak-banyak ni saya kira antara 5 ni yang berat. Berat sikit lah. Sebab apa? Habis bulan Ramadan tu kena buat dulu. Fidyah kena buat, kena bayar. Dalam masa yang sama dia juga kena ganti puasa. Yang ganti puasa tu juga tempohnya sama sebelum masuk Ramadan tahun seterusnya. Kalau ada lagi tak ganti, kena fidyah yang lain. Kena fidyah yang lain. Jadi dia agak berat kat sini tuan-tuan rahmati Allah. Diperbincang ya, kenapa salah ke si ibu ni bimbangkan kesihatan si anak? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama membincangkan mungkin antara hikmahnya nak diajarkan kepada kita bahawa soal anak itu tak usah dibimbangkan. Kamu secara peribadi mampu untuk berpuasa tu. Si ibu ni tak risaukan kesihatan diri dia. Maknanya apa? Untuk diri dia, dia boleh berpuasa. Dia boleh berpuasa. Cuma takut tentang anak. Nak diajarkan tentang anak, kamu tak usah risau. Kamu laksanakan saja perintah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah akan menjaga apa saja kebajikan untuk si anak. Jadi bila kamu risau, kamu tak jaga, dendanya lebih sikit. Tuan-tuan rahmati Allah. Ini antara hikmah yang dikeluarkan oleh para ulama lah. Wallahu ta'ala sebab sebenarnya apa ya, tuan-tuan rahmati Allah, tetapi sebegitulah. Yang kelima, yang terakhir, siapa yang kena, yang ada kaitan dengan fidyah puasa ni? Ni boleh jadi kita semua tuan-tuan. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tak sempat ganti puasanya. Macam mana? Dia baru ni tinggal 5 hari, habis bulan Ramadan tak ganti-ganti, nanti dulu nanti meninggal dunia. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila begitu, dia qada itu menjadi satu hutang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang perlu dia tunaikan. Tuan-tuan, jadi apa yang perlu dibuat? Menjadi tanggungjawab kepada waris yang terdekat untuk menggantikan puasa bagi pihak awam. Berapa hari awak tak puasa? Tadi kita berikan contoh 5 hari. Bahagikanlah 5 hari itu kepada waris-waris yang terdekat. Isteri kepada awak ambillah sehari, anak sulung dia ambillah sehari, anak bungsu dia ambillah lebih sikit.
Contohlah tuan-tuan, nak ikutlah, bagilah sama-sama bincang nak buat berapa hari. Gantikan puasa bagi pihak arwah. Iaitu kalau mampu lagi bagus tuan-tuan, lagi bagus begitu. Tapi kalau tak mampu, boleh gantikan puasa itu dengan membayar fidyah puasa. Arwah tinggalkan puasa 5 hari itu tadi ya. Jadi fidyah puasanya untuk 5 hari. Nak bayar. Nak bayar tu gunakan harta siapa? Harta arwah. Sebab ia adalah hutang yang ditinggalkan oleh arwah. Jadi hutang ni dibayar menggunakan harta arwah. Ya. Tapi kalau arwah dah tak ada harta, menjadi hutang yang tergantunglah. Dan menggunakanlah kebajikan daripada si anak. Nak bantu si ayah ni melunas hutang, tak apalah gunakan harta anak sendiri. Walaupun tak jadi wajib, yang kewajipan tu tertanggung atas arwah. Tapi takkan anak tak kasihan, ayah ni ada hutang yang tertangguh, tak settle lagi ni, tolonglah selesaikan. Dia isteri dia pun tolonglah selesaikan, bagikan. Tuan dalam macam Allah. Ya, hutang ni mesti diselesaikan sebelum diakhirkan pusaka. Maknanya apa? Selagi tak settle hutang, selagi itulah tak boleh kita nak pasing-pasing pusaka. Awak ambil dah 1/2, ambil 1/3. Oh, sedap dia bagi-bagi, dia makan harta pusaka yang arwah tinggalkan. Sedangkan ada hutang lagi yang masih belum selesai. Selesaikan dulu hutang, baru boleh ambil harta pusaka. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia tu. Tuan-tuan dalam macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini juga kita kena ingat, kita ni selaku orang yang masih hidup tu, jangan mengatakan bahawa puasa aku ni hal aku seorang saja. Ini antara aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada kaitan dengan orang lain. Oh, sedap dia kata gitu tuan-tuan kan. Walhal kalau dia tak puasa tu menyebabkan dia meninggalkan hutang. Bagaimana kalau hutang itu bertambah-tambah banyak? Apalah yang ditinggalkan untuk waris? Tuan-tuan, meninggalkan waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan waris dalam keadaan miskin. Meninggalkan waris dalam keadaan tidak ada apa-apa, ya, itu lebih sakit, lebih tak elok berbanding dengan meninggalkan waris dalam keadaan kaya. Sebab tu Rasulullah SAW tak benarkan kita ni berwasiat melebihi 1/3. Wasiat nak lebih daripada 1/3 tidak dibenarkan. Saya mewasiatkan bila saya meninggal dunia, ke semua harta saya ni diinfakkan, diwakafkan ke madrasah tahfiz sekian. Saya tak nak berikan kepada waris. Tentang rahmat Allah. Tak apalah dia letak wasiat macam tu, tapi tetap yang berlaku, yang sahnya, yang boleh digunakan hanya 1/3. Sebab apa? Biar ada bahagian untuk waris. Tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ditinggalkan waris dalam keadaan tidak punya harta. Jadi cerita tentang fidyah puasa ni, kalau dia tak puasa menyebabkan hutangnya besar, hutangnya banyak. Ya, dah ambil harta tu nak bayar hutang saja. Apa yang ditinggalkan untuk waris? Tuan-tuan dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi kita hidup, laksanakan tugasan kita, amanah kita ni, tanggungjawab kewajipan kita ni. Puasalah tuan-tuan dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Qada baliklah apa yang telah ditinggalkan. Jangan disalah sangka bahawa kalau dah bayar fidyah selesai puasanya. Mensilap juga. Ya, sebab kita sebut tadi fidyah ini adalah denda bila melewatkan ganti puasa. Bukan pengganti kepada puasa, melainkan yang sakit kritikal tadi, sakit yang tak boleh nak sembuh. Itu ganti kepada puasa. Fidyah dia menjadi pengganti kepada puasa. Yang lain tak. Itu jadi satu denda. Tentuannya kadang-kadang kita ada, zaman sekarang ni ada satu benda yang kita buat kena denda kan? Dia buat kena denda. Adakah bayar denda saja perkara asas ni tak buat? Tak. Yang asas tu tak kena buat, denda tu tambahan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, kedua kena buat. Tuan-tuan rahmat Allah,
Ya, kita dah sebut tak? Dah sebutkan tentang siapa yang ada kaitan dengan fidyah puasa. Jadi kalau kena fidyah puasa ni berapa hari ni? Berapa banyak? Berapa hari pula? Berapa banyak yang kita kena bayar? Berapa harganya? Satu hari dendanya tuan-tuan, 1 cupak beras. Berapa harga 1 cupak beras? Suku daripada harga zakat fitrah semasa. Zakat fitrah ni 4 cupak beras. 4 cupak beras. Fidyah 1 cupak. Jadi dia 1/4 daripada harga zakat fitrah. Tahun lepas zakat fitrah harganya RM7 dan RM13. Kalau suku apa jadinya? 7 bagi 4 RM1.75. Kalau yang RM13 bagi 4 RM3.25. Saya bukan corak saya dah teringat berulang banyak kali. Ya, RM13 bagi 4 apa? Satu hari maknanya apa? Satu hari fidyah ni RM3.25. Jadi ikutlah harga zakat fitrah yang kita bayar. Ada tempat lain yang zakat fitrahnya lagi tinggi, RM21. Bagilah 4. Ya. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tahun depan ni kita pun tak tahu. Sebab harga zakat fitrah ni dia berdasarkan kepada harga beras. Harga beras kan, 1 cupak beras bila naik. Kalau harga beras naik, ikutkan tuan-tuan rahmat Allah, harga zakat fitrah pun akan naik. Tapi itu keputusan jatuh kuasa faktual menentukan berapa harga. Jadi kalau naik, contohkan kata apa dia, naik RM15. RM15 ya zakat fitrah. RM15 bagilah 4. Ni kena cuma sebab tak biasa. Kalau tengok kena kira. RM15 bagi 4, RM3.75 untuk satu hari fidyah puasa. Tuan-tuan rahmat Allah, kalau yang bayar RM13, RM3.25 tadi, satu hari fidyah. Kalau sebulan 30 hari, kali 30, RM97.50. 97, 100 lah. Untuk 100 bayarlah fidyah untuk RM100. RM100 ni cover lah 30 hari tadi. Tuan-tuan tak nak minta Allah. Kau dia bagi beras. Ya? Kau bagi beras. Ini yang kita sebut ni dinilaikan dengan ringgit untuk kita tahu berapa kos yang perlu kita keluarkan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, kita kira RM100, RM100 ni nak buat macam mana ni? Seeloknya kita berikan dalam bentuk beras. Sebab itu asalnya. Seperti mana zakat fitrah juga asalnya adalah beras. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, kadang-kadang nak beli beras ni jadi suatu jumlah yang besar. Kalau dah sampai RM100 tu, maka diberikan pilihan, diharuskan untuk menukar beras itu kepada bentuk-bentuk makanan yang lain. Yang penting benda yang boleh makan. Janganlah digunakan RM100 itu untuk beli sabun. Melainkan sabun zaman sekarang boleh makan. Sabun cair letak kat cawan, letak susu kacau-kacau, sabun tarik. Dia kata tak pernah jumpa lagi lah tuan-tuan. Yang penting benda yang boleh menjadi makanan. Kalau nak beri, kita beri dalam bentuk tunai. Pastikan pesan kepada penerima. Siapa penerima tadi? Fakir dan miskin. Pesan kepada dia, gunakan duit ni untuk beli barang makanan. Terhad dari segi hukumnya hanya barang makanan sahaja. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang kaya tuan-tuan, dia kata Allah setakat RM100 aku bayar je dah fidyah. Aku malas nak puasa. Mentang-mentang RM100 sekali petik dapat dah. Aku malas lah tuan-tuan. Adakah sebegitu cara kiranya? Bagus. Tidak, tuan-tuan rahmat Allah. Dia bukan terhenti setakat itu sahaja.
Kita sebut tadi fidyah ni adalah denda kerana tak ganti puasa. Bermaksud selagi tak ganti, selagi itulah akan datang fidyah. Macam mana jadinya? Ya, dia akan jadi bertambah-tambah. Sebagai contoh ya tuan-tuan, 2023 kita kena puasa 30 hari. 30 hari. Kita ambil angka yang mudah lah untuk kira, dia tinggalkan puasa 10 hari. Kan? 10 hari. Dia pun malah lah nak puasa, dia kata sampai Ramadan 2024 tak puasa. Dia kenapa? Fidyah. Berapa fidyah time tu? Kita ambil contoh lah ya, RM3.25 tu tadi, satu hari kali dengan 10, jadi RM30.50. Dia pun bayar RM30.50. Puasa tahun 2023 tu yang dah langkah ke 2024 tu belum qada lagi. Tetap kena qada, tetap kena ganti. Ya, dan tempohnya tempoh yang baru sebelum masuk Ramadan seterusnya. Tadi dah masuk Ramadan 2024 kan. Sebelum masuk Ramadan 2025, dia kena ganti 10 hari Ramadan 2023 tu tadi. Ini kita cerita Ramadan 2023 sahaja punya puasa ya. Masuk Ramadan 2025, masih lagi belum ganti, kena lagi fidyah yang lain. Kena fidyah lagi 10 hari kalilah RM3.25 lagi. Kalau dia benar, kalau harga fitrah tak berubah, dia akan ikut harga fitrah semasa. Sebab apa? Sebab ya, dia berdasarkan fitrah ni berdasarkan timbangan berat beras. 1 cupak. Jadi nak dapat harga 1 cupak tu mesti mengikut harga semasa, bukan harga zaman dulu punya. Harga zaman dulu tak dapatlah nak digunakan harga tu untuk beli berat yang sama beras zaman sekarang ni, tak dapat. Tuan-tuan, jadi dah 2 kali, kita ambil contoh tadi, dah 2 kali dibayar fidyah. Dah masuk Ramadan 2025, belum qada lagi kan, dah 2 kali dah dibayar fidyah. Puasanya belum ganti ni, ya, dan tetap dia kena ganti sebelum masuk Ramadan tahun seterusnya, Ramadan 2026. Masuk Ramadan 2026 pun tak ganti lagi juga, bayar lagi fidyah RM30.50 lagi. Tu kalau dia puasa yang ini kita cerita puasa yang ditinggal untuk 1 tahun saja, 2023. Puasa yang tahun lagi, yang tahun lain, yang dia tinggal ataupun tak, itulah cerita kan. Kira lain kalau ada tinggal. Jadi bermaksud Ramadan 2023, kalau dia ada 10 hari dia tinggalkan puasa, lepas 10 tahun masih belum qada lagi. Lepas 10 tahun masih belum qada. Dah berapa tahun dia langkah puasanya? 9 ke 10 lah kan, 10 tahun. Jadi 1 hari fidyah puasa RM3.25 kali dengan 10 hari yang dia tinggalkan, RM30.50 kalilah 10 tahun yang telah pun dia langkau. Tempoh 10 tahun dia tak potong puasa tu, RM30.50 kali 10 tahun, dah berapa dah? RM325. Yang tadi kita bagi contoh tu, dia tak tahu dibayarkan sikit-sikit. Ini tak bayar, puasa tak ganti, fidyah pun dia tak bayar. Lepas 10 tahun baru dia nak kira. Benda tu tertunggak lah, sikit-sikit, tambah-tambah dia bayar. Jadi puasa dia yang tahun 2023 yang dia tinggalkan tu, lepas 10 tahun dia kena bayar fidyah sebanyak RM325. Kalau dia tak kisah dia pun dibayar, tapi tetap masih lagi puasa yang dia tinggalkan kena ganti. Ini kalau 1 tahun punya puasa ya, Ramadan 2023. Kalau Ramadan 2024 pun ada juga beberapa hari yang dia tak puasa. Tuan-tuan rahmati Allah, itu bayar kiraan yang lain. Ini yang nak jadi cerita tuan.
Nak jadi ceritanya apa? Pernah orang datang jumpa saya, cik minta tolong kirakan fidyah puasa. Kita pun minta lah maklumat nak kira kan. Ni untuk siapa ni? Untuk arwah ayah saya baru meninggal dunia. Okey, berapa hari tak puasa tu? Dia cik tak pernah puasa seumur hidup. Seumur hidup tak pernah puasa. InsyaAllah, kenapa macam tu? Ayah saya pula jenuh saya nak nasihatkan, tapi dia bagi alasan dia tak darat, kerja berat, bawa lori. Tuan-tuan ada rukhsah ke bawa lori? Bawa lori mungkin ada rukhsah. Sebab apa? Lori bawa tu sampai jauh kan. Bawa lori trailer tu bawa apa? Biasa akan perjalanannya jauh-jauh, rukhsah. Tapi tetap kena ganti. Ya, betul kan? Ada rukhsah tetap kena ganti. Dan gantinya seperti mana yang kita sebut tempohnya sebelum masuk Ramadan tahun seterusnya. Tapi ini memang tak ganti-ganti, tak puasa terus seumur hidup. Mana awak tahu ni? Ya, saya tak jelas, saya tengok. Dan memang mak saya pun cakap macam tu. Daripada kahwin sampai meninggal dunia pula, umur panjang. Meninggal umur apa ni? 80 tahun. 80 tahun. Jadi tuan-tuan, cuba kira fidyah dia waktu dia tak puasa berumur 20 tahun. Kan? Umur 20 nak ke 80, tempohnya berapa tahun? 60 tahun. 1 tahun 30 hari kali 30, 1,800. Kali 1 hari berapa? Kita ambil yang RM7 lah, kurang sikit lah. Jadi RM7 bagi 4 tadi, 1 hari berapa? RM1.75. Jadi kali dengan RM1.75. Jadi 3,150. Ini fidyah untuk arwah ketika berumur 20 tahun. 20 tahun punya puasa. Puasa ketika dia berumur 20 tahun yang dia tinggalkan. Jumlah itu sahaja 3,150. Umur 21 kira lain, umur 22 kira lain, umur 60, 70 semua kira lain. Saya kira macam masa tu tuan-tuan lebih 100,000 fidyah hari. Lebih 100,000. Bila dia dengar tu terperanjat dia juga. Siapa tak terperanjat? Apa dia kata? Tak apalah, macam inilah arwah ayah saya tu ada tinggalkan tanah. Saya jual lah tanah dia tu untuk bayar fidyah puasa ni. Itu yang dia cakap tuan-tuan. Lepas tu saya tak tahulah dia buat betul ke tidak. Tapi maknanya apa? Kita dah cerita lah kat dia macam ni lah harga ni. Ini pun tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, satu bentuk kiraan yang telah diringankan. Kalau asal dulu fatwa yang lama lagi berat tuan. Lagi berat. Kalau saya cerita ni lagi patut lagi pandang. Ya. Ini telah pun diringankan. Sebab apa? Kita ambil contoh puasa 10 tahun dulu, kita cuma kali 10 je. Kita cuma oleh 10 tahun dulu kali 10. Yang asalnya macam mana tuan-tuan rahmati Allah? 10 tahun punya dulu, okey, tahun pertama dia langkau kali 1. Bayar. Seolah-olah dia bayar kali 1. Tahun kedua langkau dia kena kali 2. Tahun ketiga langkau kali 3. Tahun keempat langkau kali 4. Jadi berapa kali itu? Bila dah sampai 10 tahun, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, atau tu apa cuma 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 9, 9 tambah 4 13, 13 tambah 5 18, 18 tambah 6 24, 24 tambah 7 berapa? 31, 31 tambah 8 39, 39 tambah 9 48, 48 tambah 10 58. Itu gandaannya 10 tahun. untuk 10 tahun. Kali 58. Ya, kali 58. Itu yang asalnya. Sebab dikira satu-satu setiap tahun tu, ya, tadi ikut tahun yang dia langkau. Yang lama punya. Tuan-tuan, kita tak ambil yang tu, kita ambil terus berapa tempoh awak tinggalkan puasa 10 tahun lepas kali 10. Itu saja. Tuan-tuan rahmati Allah. Jadi dah nampak jadi siapa yang ada sempat puas,
qada puasa untuk puasa yang 20-23 lepas, sila qada tuan. Ada masa tempoh lagi berapa hari ni. Ya. Kalau ada yang dulu-dulu pernah cerita, itu cerita lain tuan. Cubalah untuk gantikan puasa berkenaan. Jadi rasanya sekadar ini sajalah apa yang boleh kita sebutkan berkaitan dengan fidyah puasa. Ustaz, kalau tadi yang ni 100,000 tadi, yang 80 tahun tu, mana selagi dia tak bayar itu, dia tak boleh buat apa ni, bagi harta kan? Ya. Fidyah menjadi satu hutang. Bermaksud bila tak diagihkan, bila tidak dibayar, hutang itu tertunggak. Selagi hutang tertunggak, faraid, pembahagian pusaka tak boleh tidak boleh dijalankan, tidak boleh dilakukan. Jadi harta itu akan terbetul sebegitu saja untuk Allah Taala. Kalau waris ambil, dia ambil sesuatu yang tidak dihindarkan. Tuan rahmat Allah. Jadi kena ingat bersama-sama lah. Wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.